semua yang mendengar dan menonton juga di Facebook kita. Ya, betul. Dan pastinya perkongsian untuk refleksi buku ini menutup tirai Warna Pagi edisi hari Khamis 25 Mac 2021. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah hari ini Ustaz Ahmad Lupi Muharram akan memperkatakan ataupun akan sama-sama bersoal jawab tentang zakat fitrah. InsyaAllah sama-sama nantikan perkongsiannya. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Besok kita ada Minda Islam ya? Ya, dan Mufti. Bicara Mufti besok pagi 8.30 pagi insyaAllah. Jumpa besok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Agama Islam Negeri Johor berkemungkinan besar akan menjadi pemerhati dalam rayuan Kerajaan Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Sumbangan itu Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Tosrin Javanti berkata tindakan tersebut dilakukan sebagai menyokong usaha pihak Kerajaan Persekutuan yang memfailkan rayuan berhubung isu berkenaan. Beliau menjelaskan perkara tersebut ketika ditanya jika kerajaan negeri bersedia membantu Kerajaan Persekutuan dalam menyokong rayuannya berhubung isu itu seperti yang dititahkan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar baru-baru ini. Sebuah khemah besar dicadang untuk dipasang buat sementara di tapak deretan gerai di Pasar Datuk Keramat Kuala Lumpur yang terbakar pada Rabu lepas bagi membolehkan peniaga yang terkesan dan berminat berniaga meneruskan perniagaan mereka sepanjang bulan Ramadan ini. Pada sesi perjumpaan bersama penjaja dan peniaga kedai yang terbakar di Pasar Datuk Keramat yang disiarkan secara langsung melalui laman Facebook Kementerian Wilayah Persekutuan, Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, bagi tujuan tersebut, kawasan tapak gerai berkenaan akan mula dibersihkan oleh kontraktor bermula pada Jumaat ini bagi membolehkan kerja-kerja menyediakan tapak khemah dilakukan. Bagaimanapun, ujar beliau, operasi perniagaan di bawah khemah tersebut hanya dibenarkan selama sebulan sehingga Hari Raya Aidilfitri bagi membolehkan kontraktor memulakan pembinaan 50 petak gerai separuh kekal di tapak tersebut. Berikutan pengumuman kerajaan Chile mengenai lebih 13 juta penduduknya bakal dikuarantin bermula pada hari ini akibat penularan COVID-19, Duta Malaysia ke Chile Abu Bakar Mahmad menasihatkan orang ramai agar tidak bimbang dengan keselamatan rakyat Malaysia di negara itu. Menurut beliau, kedutaan sering berhubung dengan rakyat Malaysia yang bermastautin di ibu kota Santiago dan mereka rata-rata kini berada dalam keadaan baik menjalani kehidupan harian dalam keadaan tenteram dan terkawal. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 7 November 2013, bengkel muzakarah pengurusan istimbat hukum telah diadakan selama 2 hari bertempat di Chorus Paradise Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. Muzakarah tersebut telah menghimpunkan pegawai penyelidik dan pegawai istimbat daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Jabatan Mufti Negeri. Bengkel tersebut bertujuan membincangkan konsep dan kaedah istimbat hukum, khususnya dalam aspek kawaid usuliyah. Ia juga menjadi medium perbahasan, pendedahan dan percambahan idea kepada para pegawai penyelidik JAKIM
dan Jabatan Mufti berkaitan kawaid usuliyah dan dalam masa sama menjadi platform dalam menerokai bidang kajian hukum baharu yang menyentuh isu sebenar ummah bersifat futuristik tanpa mengenepikan aspek epistemologi yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita untuk bersama sekali lagi di ruang udara Radio IKIM ini untuk sama-sama kita menelaah, untuk sama-sama kita mencari hiburan yang memberi makna kepada jiwa, insya-Allah menerusi perkongsian-perkongsian kita. Apapun telah kita kongsikan 4 jam sebentar tadi, 4 jam telah berlalu menerusi Warna Pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian. Jadi terima kasih pada mereka, juga pada penerbit mereka, insya-Allah bersama-sama berkongsi dengan anda, telah pun bersama-sama berkongsi dengan anda, dan insya-Allah bersama dengan Yati 3 jam ini bakal Yati kongsikan juga pelbagai pengisian untuk sama-sama kita isi ruang waktu kita, isi masa kita, dan juga pastinya yang paling penting mengisi usia kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kejap lagi kita bakal mulakan perkongsian aspirasi edisi Khamis. Tak lain tak bukan, kita ada tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam sesi soal jawab untuk kita sama-sama kumpulkan, bukan sekadar kumpul tapi kita ajukan soalan kepada yang bagi Ustaz untuk anda dapatkan jawapan. Kalau minggu lalu kita cerita tentang zakat fitrah, mungkin ada banyak persoalan daripada sahabat-sahabat kita berkenaan dengan zakat fitrah. Jomlah ajukan soalan tersebut. Kerana apa? Kerana soalan juga merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Jom tanyakan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp IKIM di 0129040004, insya-Allah. Dan waktu ini jom kita berhibur seketika bersama dengan hiburan pertama di Aspirasi bersama dengan Yati. Kita ada Sebenarnya Cinta daripada gabungan suara Nazri Johani dan juga Arif Bahran. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebenarnya
menyertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Hai, seronoknya tengok semua orang ada rumah idaman masing-masing. Tapi itulah, nak bina rumah ni bukannya mudah. Nak cari kontraktor yang boleh dipercayai, nak cari kontraktor yang menawarkan desain-desain menarik dan yang paling penting, yang boleh bagi kita harga yang berpatutan. Kejap, Banglo IBS kan ada? Betul tu. Banglo IBS kini menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya indah, berbaloi dan selesa. Kini kami melancarkan promosi Hari Raya 2021 bermula 4 April 2021 sehingga 11 Jun 2021 dengan menawarkan 5 reka bentuk yang pastinya menarik, iaitu Mawar, Imtiaz, Alamanda, Maliha dan Malo. Selain itu, pelanggan juga akan menerima tawaran percuma bernilai lebih RM25,000. Antaranya, lampu dan kipas, perjanjian pembinaan, set kabinet dapur melamin sepanjang 8 kaki, perlindungan takaful untuk rumah dan perabot selama 1 tahun, Smart TV 40 inci, kornis siling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga dan bayaran tempahan serendah RM200 sahaja. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1311-3404 atau 011-13107086. Anda juga boleh layari FB dan YouTube kami @BangloIBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvil Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvil Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvil Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvil Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvil Care sekarang. Wakil dari Marvil Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga,
Marvil Care adalah jawapannya. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli obat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Jika anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan anda. Janganlah anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot Warna Pagi, Destinasi dan Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus bersama kami di IKIM saat ini bersama saya Nurhati Paradi dan juga bersama dengan kita di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar kita ada tak lain tak bukan Ustaz untuk perkongsian dalam tahsinul ibadah, Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan sahabat pendengar IKIM kerana berusaha untuk sama-sama bersama menerusi perkongsian kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah untuk kali ini, minggu ini kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi dalam sesi soal jawab menerusi tahsinul ibadah. Untuk anda sama-sama tanyakan soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011290040004. Awal ini Ustaz, kita mulakan dengan sedikit nasihat dan juga mukadimah daripada Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Ustaz terputus. Kita cuba dapatkan Ustaz sekali lagi. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali semula bersiaran bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tadi saya nampak dah Ustaz ada di talian untuk bersama dengan kita semua untuk perkongsian. Terputus semula, tapi tak apa, kita akan cuba dapatkan Ustaz sekali lagi. Astaghfirullah
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersama waktu ini untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita di Aspirasi. Kita ada Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Ustaz hilang sekali lagi. Okey, kita cuba dapatkan Ustaz sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini. Kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Boleh kita mulakan Ustaz? Kita cuba? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Untuk awalan ni kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada DJ Nurhayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah dan sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang pertama bumi dan yang kedua langit. Bumi ada penduduknya dan langit juga ada penduduknya. Orang yang beriman, hubungan mereka bukan hanya dengan penduduk di bumi, tetapi hubungan mereka juga ada dengan penduduk di langit. Bahkan penduduk di langit lebih ramai, lebih meriah berbanding penduduk di bumi. Maka bagaimanakah kita dapat menarik kasih sayang penduduk di langit kepada kita? Di langit itu ada malaikat. Di langit itu ada bidadari. Di langit itu ada syurga. Di langit itu ada roh para anbiya, roh orang-orang soleh. Jadi bagaimanakah kita dapat menarik perhatian penduduk langit kepada kita? Maka saya bawakan sepotong hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Hendaklah kamu kasih dan sayang kepada penduduk ataupun penghuni di bumi, pasti kamu akan dikasihi oleh penghuni di langit. Maka suburkan kasih sayang kepada seluruh manusia, hatta kepada binatang, tumbuhan, kerana sifat kasih sayang itu akan menyebabkan kita dikasihi oleh penduduk di langit. Apabila kita dikasihi oleh penduduk di langit, maka kasih sayang itu ikhlas. Kasih sayang itu bakal menarik bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. InsyaAllah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan tadi perkongsian kita. Dan kita nak mulakan sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di talian kita di 0112900404 di ruangan komentar FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Kita mulakan saat ini soalan pertama daripada sahabat kita ni Ustaz. Kata daripada Nurul dari Johor nak tanya, sahabat kita ni dah bekerja tapi baru tahu yang zakat fitrah wajib dibayar sendiri jika sudah bekerja. Selama ini abang yang bayarkan tanpa pengetahuan dan izin sahabat kita ni. Jadi apa yang boleh sahabat kita ni lakukan Ustaz? Apabila seseorang sudah tidak ditanggung nafkahnya oleh orang yang wajib menanggung nafkahnya kerana dia mempunyai harta ataupun kerana dia mempunyai pendapatan hasil daripada kerja, maka zakat fitrahnya itu wajib dibayar sendiri. Jika zakat fitrahnya itu dibayar oleh orang lain,
syarat sahnya hendaklah dengan izinnya. Kita telah jelaskan mengapa izin itu perlu, kerana zakat fitrah adalah satu bentuk ibadah. Ibadah hanya sah sekiranya dilakukan dengan niat. Maka izin daripada orang sebenar itu sebenarnya adalah niat daripada beliau. Apabila berlaku seperti yang ditanya, dibayar bagi pihaknya tanpa pengetahuan, tanpa izin, maka jadilah dia sebenarnya belum lagi membayar zakat fitrah. Apabila berlaku kepada seseorang belum membayar zakat fitrah, hendaklah dia mengqadanya semula. Maka kita buat kiraan sudah berapa tahun perkara itu berlaku, kemudian jumlah tersebut dibayarlah kepada asnaf zakat fitrah, sama ada hendak dibayar terus kepada amil zakat fitrah pada bulan Ramadan yang mendatang ataupun terus dibayar daripada sekarang, kerana untuk membayar zakat fitrah yang qada tidak perlu menunggu sehingga bulan Ramadan. Maknanya dikira sewaktu dia dah mula kerja tu baru dikira, Ustaz, ke macam mana? Ya, mula berpendapatan. Mula berpendapatan sendiri. Alhamdulillah. Dan kita nak ke soalan seterusnya daripada sahabat kita ni. Ustaz, semasa berlaku kematian ada harta dibekukan. Setelah 2 tahun harta tersebut dapat dikeluarkan. Macam mana pengiraan zakat? Adakah zakat dikira bermula harta dibekukan atau dikira setelah dicairkan? Dan kedua, adakah zakat tersebut dikeluarkan secara umum sekaligus atau dikira zakat pada bahagian masing-masing setelah dibahagikan, Ustaz? Ada beberapa soalan daripada satu soalan. Yang pertama, bagaimana halnya urusan zakat harta yang telah dibekukan? Apabila berlaku kematian, maka data kematian itu apabila masuk akan dibekukan harta pemilik nama yang telah meninggal dunia. Setelah 2 tahun barulah dapat dicairkan. Adakah zakatnya itu bermula setelah harta dicairkan ataupun kiraannya itu walaupun ketika harta itu dibekukan? Masalah ini ada seumpamanya disebut dalam kitab fiqah. Antaranya adalah masalah harta yang hilang. Yang kedua, masalah harta yang dirampas oleh orang lain, berada di tangan orang tersebut. Dalam masalah seperti ini, pendapat yang mu'tamadnya dalam mazhab al-Imam Syafi'i, apabila harta itu diperolehi semula, yang hilang ditemui, yang dirampas dipulangkan, maka wajib membayar zakat berdasarkan tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu maksudnya tahun-tahun ketika ia dirampas, ketika ia hilang. Dalam kes yang ditanyakan sekarang ini, ketika ia dibekukan, ia dibayar tahun-tahun lepas saat ia dibekukan. Maka kita buat kiraan. Dengan kiraan andaian. Seandainya harta itu ada pada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, berapakah kadar zakat yang sepatutnya kita kena keluarkan? Kalau kita telah mengeluarkan satu amount dan berdasarkan andaian tadi masih ada baki, maka yang baki itu hendaklah dibayar zakatnya. Untuk tahun yang pertama dikira asing, untuk tahun yang kedua dikira asing. Bukan kita kira terus lamsam 2.5%. Dikirakan secara andaian bahawasanya ada pada tahun yang pertama, ada pada tahun yang kedua. Setiap tahun itu dibayar secara berasingan. Cumanya dalam kes harta beku ini, ia tidak diwajibkan untuk bayar segera. Apa maksud tidak diwajibkan bayar segera? Apabila harta itu sedang dibekukan, semasa pentaksiran dalam tempoh 2 tahun yang lalu, kita tak perlu masukkan dalam kiraan.
kita hanya akan membayar zakat bagi harta yang dibekukan itu hanya setelah kita perolehi di tangan kita. Setelah kita mempunyai akses terus kepada harta tersebut. Maknanya pembayaran zakatnya itu ditangguh dahulu, namun apabila dapat semula perlu dibayar secara qada. Bukan gugur. Dia tidak gugur, dia perlu membayarnya secara qada. Baik, dan soalan yang seterusnya tadi Ustaz, adakah zakat tersebut dikeluarkan secara umum sekaligus ataupun dikira pada bahagian masing-masing setelah dibahagikan Ustaz? Tadi saya dah nyatakan, iaitu kita mengira secara setiap tahun. Andainya pada tahun yang pertama dia ada, berapa sepatutnya dikeluarkan? Sebanyak itu dikeluarkan. Pada tahun yang kedua dia ada, maka dikeluarkan. Begitulah yang dikiranya. Baik, seterusnya Ustaz, ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz. Umur namanya, bekerja sebagai guru tahfiz, mempunyai anak-anak murid. Bolehkah sahabat kita ni membayar zakat fitrah kepada pelajar yang tak mempunyai wang saku? Adakah mereka dikira layak menerima zakat fitrah atau yang layak menerima hanya orang yang memang ibu bapa yang miskin? Ibu bapanya yang miskin, bukannya anak itu. Macam mana Ustaz? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tidak ada istilah zakat, tidak ada istilah asnaf zakat itu adalah seorang pelajar. Sama ada dia pelajar ataupun bukan pelajar, itu bukan ukurannya. Adakah dia miskin ataupun tidak? Adakah dia mempunyai pendapatan ataupun tidak? Terpulang. Dia pelajar ataupun bukan pelajar. Yang menjadi penanda aras itu adalah antaranya asnaf itu miskin ataupun fakir. Maka kalau di kalangan pelajar kita ada yang berstatus demikian, maka bolehlah diberi zakat kepada mereka. Maka mungkin yang bertanya akan menjawab, secara umumnya semua pelajar ini tidak mempunyai pendapatan. Mereka sedang belajar. Mereka ditanggung oleh orang lain. Begini kaedahnya. Seseorang yang ditanggung nafkahnya, nafkah yang wajib, walaupun dia tak ada pendapatan, tetapi nafkahnya ditanggung oleh seseorang, yang orang itu menanggung nafkahnya secara wajib. Saya ulang lagi sekali, seseorang yang walaupun dia tak ada harta dan tidak ada pendapatan, tetapi nafkahnya ditanggung secara cukup oleh seseorang yang wajib tanggung nafkahnya, maka dia tidak boleh menerima zakat walaupun dia sendiri tak ada harta. Saya bagi contoh, isteri suri rumah misalnya, yang tidak ada pendapatan, yang tidak ada harta, tetapi nafkahnya dicukupkan oleh seorang lelaki yang bernama suami, cukup, maka dia tidak boleh menerima zakat. Seorang anak tak ada harta, tak ada pendapatan, tetapi nafkahnya ditanggung secara cukup oleh siapa? Oleh ayah dia, misalnya, ataupun oleh datuk dia, misalnya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Maka secara umumnya, pelajar yang ada bersama dengan kita itu, nafkahnya ditanggung oleh ibu ayah mereka, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Cuma orang yang mana wajib ditanggung nafkahnya daripada kalangan pelajar adalah yang belum baligh. Adapun apabila seseorang itu dah baligh dan bertubuh kuat untuk kerja, tetapi dia tidak bekerja kerana sibuk dengan belajar, maka dia boleh menerima zakat. Jadi jawapan ringkasnya, dia boleh berikan kepada pelajar tersebut yang sudah baligh, yang menurut dia tidak mempunyai harta. Mungkin ada pelajar kita ni dapat harta pusaka berjuta-juta misalnya kan, mungkin. Maka dia tidak boleh menerima zakat. Perlu saya tegaskan, dalam kita menghukum boleh menerima zakat ataupun tidak menerima zakat, ada asnaf yang 8, dan kalaulah yang kita nak memberi itu termasuk, maka bolehlah diberikan kepada mereka. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita akan berhenti rehat ketika. Kembalinya nanti ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz berkenaan dengan zakat rambut bayi.
Adakah benar wujud dan apakah hukumnya Ustaz? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian dalam Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di hujung talian saat ini untuk bersama dengan sahabat pendengar untuk jawabkan soalan-soalan yang diajukan, yang mana anda ajukan di WhatsApp IKIM di 0112940004 dan juga di YouTube di Facebook IKIM FM, insyaAllah. Dan kita ada soalan tadi Ustaz daripada sahabat kita tentang zakat rambut bayi. Adakah benar wujud dan apakah hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Fatimah apabila telah dilaksanakan akikah terhadap cucunda baginda Rasulullah SAW itu Sayyidina Al-Hasan, ya Fatimah, ihlaqi ra'sahu wa tasaddaqi bi sya'rihi fiddatan. Wahai Fatimah, cukurlah kepalanya dan hendaklah kamu bersedekah dengan timbangan rambutnya itu akan perak. Dan dalam setengah riwayat dengan emas. Maka justru itu disebut di dalam kitab-kitab Mazhab Al-Imam Syafi'i, disunatkan pada hari yang ketujuh apabila dicukur rambut bayi, ditimbang rambutnya itu dengan nilai emas ataupun nilai perak dan disedekahkan kepada fakir miskin. Maka ya, amal ini memang wujud dan disunatkan, namun istilahnya itu bukan zakat. Istilahnya bukan zakat rambut bayi. Dia adalah merupakan sedekah nilai daripada timbangan rambut bayi. Berat
rambut bayi itu dinilaikan emas dan disedekahkan kadar emas tersebut kepada fakir miskin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya, soalan daripada sahabat kita Ustaz, boleh ke setiap kali kita bersedekah, kita niatkan sedekah itu sebagai zakat kita Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana zakat ada syaratnya. Zakat ada rukunnya. Maka kalau keadaan semasa kita bersedekah itu tidak cukup syarat zakat, tidak cukup rukun zakat, maka ia tidak menjadi zakat. Ia tidak apa? Menjadi zakat. Baik, seterusnya Ustaz, daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM tanyakan soalan. Sahabat kita ni keluarkan IC KWSP untuk alirkan ke tabung haji. Bukan atas sebab darurat COVID, tapi sebab kemalangan jalan raya dan gunakan wang itu untuk kos rawatan. Adakah sahabat kita ni masih dikenakan zakat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya keluarkan IC KWSP untuk alihkan ke akaun tabung haji. Bukan atas sebab darurat COVID, tapi saya kemalangan jalan raya dan saya gunakan wang itu untuk kos rawatannya. Adakah saya masih dikenakan zakat? Sebenarnya zakat bagi duit KWSP ini apabila kita keluarkan dia, dan kita semua maklum fatwa yang telah dikeluarkan membezakan antara orang yang memerlukan ataupun orang yang tidak memerlukan. Tetapi kalau ditanya kepada saya secara peribadi, apabila seseorang itu berjaya mengeluarkan duit KWSP-nya, maka dia hendaklah membayar zakat dahulu sebelum menggunakannya. Baik, seterusnya soalan daripada Usop Putu Mayung. Ibu tunggal dan anak kecil, zakat fitrah anak tanggungjawab siapa Ustaz? Nafkah harian pun tak pernah bagi Ustaz. Anak kecil, seorang ibu tunggal yang membela anak kecil, siapakah yang wajib menanggung nafkah anak kecil tersebut? Yang wajib menanggung nafkah anak kecil tersebut adalah bapanya. Ingat para bapa, walaupun sudah kalian menceraikan isteri, anak yang masih kecil wajib ditanggung. Nafkahnya wajib ditanggung sehingga anak itu besar dan mampu untuk bekerja. Bagi wanita, maka sepatutnya apabila kita telah mengatakan yang wajib membayar nafkahnya adalah ayah, maka jawapannya yang wajib membayar zakat fitrahnya juga adalah ayah. Sekiranya seperti yang dinyatakan, nafkah harian pun tidak dibayar, dan apabila tiba bulan Ramadan zakat fitrah juga tidak dibayar, maka dosanya itu ditanggung oleh sang ayah. Adapun ibu, daripada segi hukumnya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil tersebut. Ustaz, macam mana kalau suami tu meninggal dunia? Jika suami itu meninggal dunia, asalnya tanggungan nafkah wajib ditanggung oleh datuk, iaitu ayah suami. Seorang anak kecil kehilangan ayahnya menjadi yatim, tanggungjawab nafkah seterusnya wajib ditanggung oleh datuk dari sebelah ayah, iaitu abul ab ataupun al-jad min qibalil ab. Kita andaikan datuk pun tidak ada, maka dia akan berpindah kepada ibu. Maka pada ketika itu, sekiranya ibu berkemampuan, maka ibu bayarlah zakat fitrah untuk anak tersebut. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, ada satu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Wiki Ustaz. Kata, bolehkah zakat dibuat dalam bentuk barangan Ustaz? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, zakat tidak boleh dibayar menggunakan barangan. Zakat tidak boleh dibayar dalam bentuk barang. Misalnya kita beli baju ke, kita beli
syadin ke, begitu yang dimaksudkan. Ataupun kita beli perkakas ke, tidak boleh membayar zakat dengan barangan seperti itu. Hendaklah dibayar seperti yang perlu dibayar. Maksudnya, asalnya kalau kambing, maka dibayar kambing. Kalau wang, dibayar wang. Dan begitulah seterusnya. Di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, boleh berbuat seperti itu. Sebab itu kalau di Yaman, guru kami yang bermazhab Hanafi, mereka akan agihkan zakat fitrah kepada fakir miskin, di packing dalam bentuk barang keperluan. Satu packing, misalnya ada gandum, ada kain, ada gula, ada beras. Jadi satu pack itu diberikan kepada seorang fakir miskin. Itu dipanggil dibayar menggunakan barang. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i sebenarnya bahkan baik membayar menggunakan duit pun sebenarnya tidak sah. Tetapi fatwa yang telah dikeluarkan berdasarkan maslahat yang tertentu, maka dibenarkan untuk membayarnya dalam bentuk wang ringgit. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya, kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM Ustaz, daripada Kamarul Azhir. Bolehkah kita bayar zakat awal sedikit daripada cukup haul? Contohnya, sebulan lebih awal daripada haul tu. Membayar zakat awal ini adalah dipanggil ta'jilus sadaqah, ta'jiluz zakah. Membayar zakat dengan segera sebelum tiba waktunya. Kalau satu orang itu solat belum masuk waktu, adakah sah? Tidak sah. Kecuali kalau solat itu solat jamak takdim. Betul? Kalau seorang itu dia puasa Ramadan awal, sekarang ni dah puasa Ramadan, adakah sah? Tidak sah. Kerana ada waktunya. Namun ia berbeza bagi masalah zakat. Zakat boleh dibayar sebelum tiba waktunya. Sebelum tiba waktunya bagi zakat yang biasa adalah sebelum cukup haul. Belum lagi cukup haul, dia sudah membayar zakatnya, maka hukumnya harus dengan satu syarat. Dengan satu syarat, iaitu nisabnya telah cukup. Nisabnya telah cukup. Jangan sampai haulnya belum cukup, nisabnya juga belum cukup dan dibayar zakat. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Hendaklah setelah cukup nisab, walaupun belum sempurna haul, ia sudah memadai. Ustaz, macam mana kedudukan seseorang tu kalau dia banyak bersedekah sampai satu tahap dia tak pernah cukup untuk nisabnya, Ustaz? Sedangkan kalau dia kumpul, dia tak sedekah, dia boleh sampai tahap dia boleh berzakat, Ustaz. Macam mana keadaan kedudukan macam tu, Ustaz? Tidak ada apa-apa masalah. Kerana tidak ada kewajipan dalam agama seseorang itu hendaklah mengumpul harta sehingga dia wajib bayar zakat. Tidak ada tanggungjawab seperti itu. Tidak ada tanggungjawab seperti itu. Seorang itu mesti jadi kaya supaya dia boleh bayar zakat. Tidak ada tuntutan seperti itu. Maka sebab itu dikisahkan berkaitan dengan sebahagian ulama yang dikatakan tidak pernah membayar zakat. Kerana apa? Kerana harta yang diperolehi itu terus dibayar sedekah sehingga tidak pernah cukup nisab, apatah lagi haul, dan dia tidak pernah membayar zakat. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan satu lagi soalan Ustaz di Facebook IKIM daripada Fiza Nabila. Dia kata, adakah wang tidak dituntut WTD perlu dibayar zakat bila kita dapat nanti, Ustaz? Ya, wang yang tidak dituntut kelak apabila kita perolehinya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia wajib dibayar zakat berdasarkan tahun-tahun yang lalu dengan syarat-syarat yang maklum, iaitu cukup nisab. Cukup nisab. Maka statusnya ini sama macam masalah yang sebelum ini. Yang saya bagi contoh, harta yang hilang,
harta yang dirampas, dan tadi soalan berkaitan dengan harta yang dibekukan. Maksudnya kesemua ini sama daripada segi sebenarnya WTD, wang yang tidak dituntut itu harta dia. Cuma pada ketika itu tidak ada di tangannya, status hartanya tidak ada di tangannya, maka hendaklah dikira pada tahun-tahun yang lalu dan dibayar zakatnya. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, ni kira soalan terakhirlah untuk pertemuan sesi kita. Daripada sahabat kita di WhatsApp Wikim, Ustaz, kita boleh tak beri zakat kepada staf untuk bayar hutang PTPTN, dan kadar zakat perniagaan bolehkah dibayar pada Mahat Tahfiz atau NGO dengan niat zakat untuk tahun-tahun yang tak bayar tersebut, Ustaz, daripada Puan Latifah. Ada yang pertama soalan zakat kepada pekerja PTPTN, dan yang kedua Mahat Tahfiz ataupun NGO. Okey. NGO. Yang pertama ini, adakah boleh kita bayar zakat kepada staf kita? Boleh? Boleh. Dengan syarat ia tidak disekalikan dengan gaji lah. Maknanya ini zakat plus gaji atau gaji plus zakat. Dia tak boleh. Itu kena asing. Zakat benda lain, gaji benda lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja yang menerima itu adalah pekerja yang memang asnaf. Antara asnaf ini adalah orang yang berhutang. Maka tengok dulu pekerja kita tu memanglah dia berhutang. Ada orang yang mampu bayar, ada orang yang tak mampu. Maka kalau dia dalam kategori tak mampu, mungkin kerana pendapatannya sedikit, dan dalam masa yang sama hutang itu banyak, maka bolehlah kita membayar zakat kepadanya atas nama gharimin, dengan syarat yang saya sebutkan tadi, iaitu dia tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Kemudian yang kedua, masalah memberi kepada pusat tahfiz ataupun NGO. Dia sebenarnya NGO ni bukan asnaf. NGO bukan asnaf. Dan juga pusat tahfiz pun bukan asnaf. Biasanya apabila kita berikan kepada pusat tahfiz, maksudnya kita mewakilkan kepada pengurus pusat tahfiz tersebut. Kita mewakilkan kepada pengurus NGO tersebut untuk berikan kepada asnaf. Bukan dia itu sendiri asnaf. Dia berikan kepada asnaf. Maka pihak pengurus itu bertanggungjawab. Begitulah juga NGO. Dia ambil benda itu sebagai zakat. Dan dia menguruskan, dia bukan memiliki. Dia bukan memilikinya. Sebab itu pihak NGO tidak boleh mengambil komisen daripada duit zakat tersebut. Kerana apa? Kerana itu semua adalah duit zakat dan dia wajib salurkan kepada asnaf. So kalau kita melihat NGO itu jenis bertanggungjawab, reti bak asnaf ini kita bagi. Maka tak bolehlah dijawab secara mutlak. Boleh ataupun tidak bergantung kepada jenis NGO mana, ke mana yang nak disalurkan, maklumat dan ilmu yang ada padanya, sifat amanah dan seumpamanya. Kalau kita puas hati, baru kita bagi. Dengan satu catatan dan peringatan, kenapa kita perlu bersifat peduli dalam perkara ini? Kerana kalau kita bagi zakat, dan rupanya kita tak bagi kepada asnaf, maka kita belum lagi dikira membayar zakat. Seterusnya tadi Ustaz, soalan yang ketiga tu tentang bagaimana niat zakat untuk tahun-tahun yang tak bayar tersebut, macam qada zakat tu. Qada. Tahun-tahun yang tertunggak, zakat itu adalah zakat qada. Kita niatkan ini zakat yang saya bayar ni untuk tahun sekian, Kita niatkan begitu, maka dia jadilah untuk tahun-tahun yang lalu sebagai qada. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita sampai ke hujung Ustaz untuk pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita tutup ni, mungkin sedikitlah pesan-pesan daripada Ustaz, nasihat daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Seperti mana kita gelisah bila kita berada di tempat yang tak ada line. Rasa berat je dalam hati sebab selalu online. Maka lebih daripada itu, kita perlu gelisah sekiranya hubungan
dan line kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lemah ataupun kabur ataupun berlumpur, maka baiki, bersihkan. Kerana kalau line di dunia ini terputus, maka masih perkara yang kecil. Tetapi apabila seorang itu putus hubungannya dengan Allah, maka tidak ada sesiapa selepas itu boleh menyelamatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk perumpamaan online tadi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dalam pengajian Matan Zubat. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum.